pengurusan FEDA Nusa 1 dan 2, yang mana kesempatan pada petang ini dapat kita bersama-sama. Walaupun pada peringkat awalnya sebenarnya petang ini kita hanya merancang untuk satu program bersama dengan GPW di Balai Raya, tetapi disebabkan oleh kita tahu dan maklum bahawa 1 minggu yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan ataupun telah mengisytiharkan satu imbuhan pulangan kepada kita sebanyak 5,000 fasa pertama. Jadi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak kepada semua warga peneroka FEDA di Luis Selatan 1 dan Luis Selatan 2 dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kuek. So tadi bagi pasal 2 Ustaz. Jadi tuan-tuan puan-puan saya hormati, seperti pengucap sebelum saya seperti tadi yang telah memaklumkan 1-2 perkara. Jadi kesempatan pada hari ini bahawa kita sebagai peneroka kita tahu bahawa dalam brief yang lalu kita dah beritahu dah bahawa hari ini bahawa golongan peneroka FEDA, kalau satu ketika dahulu orang-orang luar ataupun di kampung tradisional ataupun di bandar-bandar mengatakan seolah-olah kita ini golongan mentaliti kelas 3 ataupun kelas 3 masyarakat Malaysia. Dahulu satu ketika semasa kita baru masuk di FEDA Luis Selatan, semasa itu dalam keadaan kita yang begitu susah, dalam keadaan kita yang sukar, pendapatan tidak menentu, yang mana kita ditempatkan di FEDA Luis Selatan 1 dan 2 dengan berkat kesabaran kita, malahan ada juga rakan-rakan sahabat kita yang keluar daripada rancangan, tetapi alhamdulillah kita masih tunggu di Luis Selatan. Dan hari ini selepas 20 lebih tahun kita berada di FEDA Luis Selatan, sebenarnya pelbagai nikmat yang kita perolehi. Dan tidak ketinggalan pada hari ini apabila FEDA masuk era kedua 50 tahunnya di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, telah membuat satu lagi lonjakan kepada kita sebagai peneroka FEDA. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, saya tidak mengambil kesempatan yang lama, yang banyak pada hari ini. Hanya 1-2 perkara yang harus kita tahu hari ini sebagai peneroka. Kerana selepas Datuk Seri Najib beritahu apa yang akan kita perolehi apabila anak-anak syarikat FEDA ini disenaraikan, tetapi ada juga suara-suara sumbang daripada pihak-pihak pembangkang yang tidak ingin melihat menengok kita berada dalam keadaan aman, damai, tenteram dan sebagainya. Saya nak tanya kepada mereka yang masih lagi menyokong pembangkang, yang menyokong PAS PKR, apa PAS pernah beri kepada peneroka ni? Apa PKR pernah beri kepada peneroka? Jadi tidak pernah mereka memberi satu benda pun tak nak beri, tetapi mengutuk, menghina, memperlekeh-lekehkan pemberian kerajaan. Bermula kita masuk dalam rancangan lagi, kita ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional masuk di FEDA dan pelbagai bantuan. Hari ini saya tak nak cakap soal runtuh dulu. Bantuan rumah yang telah diluluskan Luis Selatan 1 dan Luis Selatan 2 saja 82 biji rumah. Kalau kali dengan 48 kali 4 32,000, 320 juta lebih kurang, 320,000. Itu bukan satu jumlah yang sikit. Dan hari ini pinjaman perumahan ini langsung tidak dikenakan FEDA, langsung tidak ada. Kita pinjam 40, kita bayar 40. Jadi tuan-tuan, satu perkara kadang-kadang ini puak-puak daripada pembangkang mengatakan hari ini peneroka FEDA banyak utang. Ini timbul dalam Dewan Negeri. Tak tahu soal FEDA, mengatakan peneroka FEDA berhutang sampai 120,000, 140,000. Sebenarnya mereka ini berhutang sebab mereka membuat pinjaman. Kita pinjaman secara hidup, kita pinjam perumahan, kita pinjam penjagaan. Memanglah kita berhutang, tapi kalau kita tidak pinjam, kita tidak berhutang. Boleh. Ini satu fakta pembohongan, penipuan dia. Dahlah tak tolong kita, dahlah tak bantu kita. Kita masuk dulu susah payah Kerajaan Barisan Nasional, dia daripada UMNO sendiri, Allahyarham Tun Abdul Razak membuat FEDA. Kita masuk, kalau dulu kita susah, kita tak ada tanah, kita merempat di tempat lain. Hari ini kita ada harta, anak bini, anak isteri kita boleh masuk duduk dalam kampung, senang lenang, senang hari ini. Dan berubah hari ini daripada miskin, kita tidak miskin lagi di tanah FEDA pada hari ini. Ini satu perubahan. Kalau adalah kita di kalangan Luis Selatan yang masih lagi menyokong PAS atau PKR, saya cabar mereka. Kalau PAS PKR boleh buat perkara ini. Bila hari ini kita tahu
Kita tahu hari ini bila Datuk Seri Najib memberi fasa pertama 5,000, fasa kedua 5,000, fasa ketiga 5,000, seluruh generasi FEDA dapat. Ada puak-puak ini cakap, kalau saya bertabir, saya boleh bagi sampai 150,000. Ini cakap mereka. Duit dalam poket orang dia boleh cakap. Tetapi hakikat sebenarnya ini tuan-tuan, sebenarnya dengan pemberian sebanyak 15,000 setiap keluarga peneroka, FEDA membelanjakan sebanyak 1,698 bilion. Bukan satu jumlah yang kecil. Kita dalam Don Sungai Luir saja akan memperoleh sebanyak 39 juta untuk sumbangan imbuhan kepada setiap keluarga peneroka. Bukan jumlah kecil. 39 juta tuan-tuan. Kalau bawi kat saya tak duduk sini lah. Saya balik ke Pantai Abang. Tapi saya sama macam tuan-tuan apa yang tuan-tuan dapat. Jadi ini tuan-tuan, hak kita tak diusik langsung. Tanah sebelah kanan tak diusik, rumah kita tidak diusik. Masih ada lagi pembohongan daripada PAS, masih ada lagi pembohongan daripada PKR. Ini yang tuan-tuan kalau masih dengar lagi, kalau tuan-tuan masih kalau ada di kalangan tuan-tuan yang masih tak sedar, memanglah mereka ini orang yang tidak syukur nikmat. Mada manusia tak pernah dibantu oleh PAS dalam Luar Selatan. Anak kau sekolah kita tolong, kau masuk rancangan kita bantu. Isi barang dulu dengan wakil rakyat UMNO. Hari ini duduk sebagai penyokong PAS. Memang saya kecewa kepada mereka. Datang orang luar mengatakan hak kita nak hilang. Hari ini satu blue form, ayat apa yang kita sign tadi, saham-saham. Fitnah mereka satu lagi. Ini timbul lagi ni, tuan-tuan saya itu hutang. Besok tuan-tuan kamu hutang 100,000. Ini cakap orang PAS. Pernahkah kerajaan menipu tuan-tuan? Kerajaan sentiasa membantu rakyat. Wa imah dalam apa segi sekalipun. Ditipu kita dah beritahu jangan sign. Siapa yang tak sign memanglah karam. Hari ini tuan-tuan, FEDA akan menawarkan satu jumlah unit saham kepada kita. FEDA Global Venture insya-Allah akan disenaraikan pada bulan 6 yang akan datang. Nilai saya tak tahu berapa jumlah unitnya, tetapi harga satu unit RM4.65. Kalau kita ditawarkan, ini tak rahsia lain, pasal dah keluar dalam internet. Kalau kita ditawarkan 1,000 unit, bermakna kita akan terpaksa meminjam sebanyak RM4.650. Itu permulaan. Contoh saya nak beritahu, saham FEDA adalah saham terbaik. Hari ini saham FEDA dah ditutup. Orang yang minat nak beli saham FEDA tuan-tuan hari ini 17 kali ganda. Contoh hari ini 17 orang mohon, seorang yang akan lulus permohonan mereka dapat saham FEDA. Ini orang luar berminat. Satu saya nak beritahu, semasa Telekom diswastakan pada peringkat pertama, semasa itu sahamnya hanya bernilai RM3 lebih. Dan semasa kita baik, sahamnya meningkat sehingga RM24 satu unit. Macam tu juga hari ini saham FEDA semasa pertama disenaraikan RM4.65. Tetapi insya-Allah dengan begitu ramainya orang yang minat, maka ramai mereka akan membeli dan saham ini akan naik. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pada tahun 90-an, yang amat berhormat Tun Mahathir semasa Perdana Menteri ingin menyenaraikan KPF dalam FEDA. Semasa itu nilaian pun telah menjadi RM7.30. Itu tahun 90-an. Hari ini tahun 12. Setelah berlalu lebih kurang belasan tahun. Hari ini kalau tuan-tuan hari ini, saya amat berharap pertama sekali supaya simpanlah sijil ini, walaupun besok nilainya ataupun unitnya hanya 1,000 unit, tetapi harganya percayalah, sebab FEDA Global Venture ini adalah satu syarikat yang berasaskan kepada tanah, bukan macam Telekom atau PTLB saya cakap. Dia bergantung di alam maya tak nampak. Ini tanah. Mana pernah tanah dalam Malaysia turun harga? Contoh hari ini, kalau dulu kali kubur RM30, sekarang RM120 pun dah naik. Pokok tanah pun dah naik. Jadi ini tuan-tuan. Jadi saya amat berharap kepada tuan-tuan, kita di Luar Selatan hari ini tanamlah iktizam supaya
saham-saham ini besok jangan dijual, hendaklah disimpan. Walaupun kita tahu yang kita sign itu sebagai pinjaman, kalau kita ada uang, bayar segera Rp4.650 tersebut supaya sijil tersebut kita boleh simpan di rumah, dan kita mendoakan supaya saham ini boleh mencecah kepada harga belasan ataupun Rp20 satu unit, dan saham ini akan bernilai hampir ke Rp20.000 kalau ianya bernilai Rp20 satu saham. Jadi ini tuan-tuan, puan-puan, orang luar minat hari ini, bukan orang Malaysia sahaja, dunia luar minat nak beli saham FEDA. Ini satu perkara. Satu perkara orang dah beritahu, besok kita akan hilang hak bila kita jual. Memanglah bila saham tu kita jual, kita akan hilang hak pasal satu unit kita jual tadi. Tetapi segi pegangan peneroka tidak akan hilang. Barang siapa yang pergi ke Jaga 8 tempoh hari tahu bahawa sebanyak 20% saham FEDA Global Venture ini akan diwujudkan satu tabung amanah untuk kepentingan semua peneroka di Malaysia berjumlah 112.360 orang peneroka di Malaysia. 20% itu tuan-tuan bukan satu jumlah yang kecil. Untuk makluman tuan-tuan, bernilai 4 bilion 20% saham peneroka. Tetapi kita ramailah 112.000 orang. Jadi saham peneroka tidak akan hilang dalam FEDA Global Venture. Ianya di bawah tabung amanah yang dikawal oleh kerajaan. Hari ini heboh nak beritahu, satu hari besok FEDA ini akan dimiliki oleh orang luar, akan dimiliki oleh dunia. Jadi ini satu lagi, tanpa usul pressure, mereka sekali lagi membuat penipuan, pembohongan. Malahan ada mereka yang sangat-sangat pemikiran, boleh terima lah pandangan orang yang tidak pernah mendengar cerita ini. Tuan-tuan, 20% akan dipegang oleh tabung peneroka, 17% akan dipegang oleh FEDA sendiri, sebanyak 7.5% akan dipegang oleh lembaga tabung haji, 7.5% akan dipegang oleh PNB, bermakna berjumlah lebih kurang 52% dipegang oleh agensi yang 100% milik Melayu Bumi Putra Islam di Malaysia. Macam mana boleh hilang? Takkan tabung haji nak jual hak dia? Takkan PNB nak hilang, nak jual? PNB ini adalah syarikat kita. Itu cara kita buat. Dan saham yang jual hari-hari, saya dah beritahu dulu dah. Yang hari-hari yang berlaku jual beli, yang kita tengok turun naik, hanya 20% sahaja. 80% tidak boleh dijual di pasaran bebas. Mana yang mada-mada tak faham tu datang jumpa saya. Saya beri penerangan balik. 20% saja yang jual hari-hari. Yang orang cakap naik RM8, naik RM9, turun RM7, naik RM12, turun RM9, turun naik lagi. Hanya 20%. 80% daripada saham syarikat ini, sebaran urusan perniagaannya mesti melalui Suruhanjaya Security. Sebarang perbincangan tidak boleh dibuat melainkan dengan kelulusan ini. Ini kawalan balik. Kalau tidak, syarikat Malaysia habis dibeli oleh orang luar. Macam Petronas, kalau tak dah habis dah, kalau benda tu bebas, dah habis beli orang putih dah. Berkumpul orang kaya putih, orang putih 5-6 orang dibeli Petronas, tapi tak boleh. Saham ini dikawal oleh Suruhanjaya Security. Tak boleh nak berbincang, berbuat pun kena kelulusan dulu. Jadi kalau ada lah di kalangan kita, saya minta Luis Selatan 1 dan 2, pilihan raya besok, pangkahlah dacing semua orang. Jangan ada seorang pun tak mangkah. Kalau ada yang tak mangkah, saya mewakili Datuk Seri Najib tak menghalalkan duit 15,000 dia. Ini bukan duit tuan-tuan. Ini bukan duit tuan-tuan. Saham tuan-tuan dalam KPF tetap kekal. Saham tuan-tuan dalam KPF tetap akan diberi pulangan tahunan seperti biasa. Tak buat apa hak tuan-tuan. Ini Datuk Seri Najib beritahu, dan dia pesan pada ni. Jangan kau nak duit tetapi kau tak menyokong kita. Dulu kau masuk rancangan, kau tipu kita. Kau cakap kau nyokong Barisan, sampai sini kau nyokong PAS. Sekali lagi kita bagi duit pun kau buat benda yang sama.